Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani dan bertemu lagi kita dalam Pastikan Sahih. Edisi Khamis 16 Februari 2023 bersama saya, Azizan Alam. Menyebarkan maklumat palsu menerusi SMS atau media sosial boleh menyebabkan anda dikenakan tindakan undang-undang di bawah Seksyen 211 dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan mereka yang didapati bersalah boleh disaman tidak lebih RM50,000 atau dipenjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya sekali. Baik, kita mulakan dengan segmen Sahih. Dua syarikat agensi pekerjaan dalam negara dikesan terlibat dalam jenayah penipuan tawaran pekerjaan di luar negara melibatkan rakyat Malaysia. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata hasil penguatkuasaan polis 8 individu daripada dua syarikat terbabit telah ditahan dan beliau menjawab soalan tambahan Sim Zin, Ahli Parlimen Bayan Baru mengenai tindakan kerajaan terhadap ejen dan agensi pekerjaan yang didapati terlibat dalam sindiket penipuan tersebut. Dan pada sidang media di lobi bangunan Parlimen, Saifuddin menjelaskan syarikat agensi pekerjaan itu beroperasi di Lembah Kelang dan kesemua individu yang ditangkap didakwa di bawah Seksyen 13 Akta Anti Pemberdagangan Manusia dan Anti Penyeludupan Migran. Dan sementara itu, di dalam Dewan Rakyat, Saifuddin Nasution berkata terdapat 4 kategori mangsa dikenal pasti hasil profiling yang dilakukan polis terhadap mereka yang diselamatkan daripada sindiket berkenaan dan antaranya melibatkan individu yang benar-benar tertarik dengan iklan tawaran pekerjaan di luar negara sebelum dipaksa menjadi love scammer dan scammer pelaburan. Jabatan Meteorologi Malaysia (Met Malaysia) mengesahkan tiada kejadian gempa bumi di Sabah dan Sarawak pada Isnin lepas dan 14 Februari lalu. Met Malaysia memberitahu pemantauan aktiviti seismik dan kejadian gempa bumi berterusan 24 jam sehari yang dijalankan jabatan itu tidak mengesan sebarang kejadian gempa bumi seperti yang didakwa dalam sebuah video yang tular menerusi media sosial baru-baru ini. Oleh itu, Met Malaysia menasihatkan orang ramai agar tidak panik dengan video tular tersebut. Sebaliknya, merujuk kepada sumber yang sahih. Menurut pihak Met Malaysia, dalam satu kenyataan, maklumat gempa bumi boleh dirujuk di semua laman media sosial Met Malaysia serta laman web rasmi di pautan www.mygempa.met.gov.my. Baik, sekiranya anda menerima mesej yang mengatakan bahawa akaun bank anda disekat atau terdapat transaksi yang meragukan, terutamanya dari pautan yang mencurigakan, abaikan mesej tersebut dan hubungi bank anda untuk mendapatkan pengesahan dan ini kerana anda mungkin menjadi sasaran kepada mangsa penipuan phishing dan pastikan anda melindungi diri dan orang berhampiran anda dari menjadi mangsa penipuan scam tersebut. Antara tips dan nasihat lain yang anda boleh praktikkan adalah menyimak dengan teliti alamat laman web perbankan yang diterima serta tidak menekan pautan dari SMS dan email yang tidak dikenali dan selain itu pastikan frasa keselamatan atau security face anda adalah betul sebelum melakukan aktiviti log masuk. Dan untuk mendapatkan bantuan dan pertanyaan hubungi Tabung Haji Contact Center THCC di 03 6207 1919. Tahukah anda bahawa scammer akan cuba menipu jika mereka meminta anda untuk merahsiakan tawaran kerja dan gaji yang lumayan bagi mengelakkan aktiviti penipuan mereka terbongkar. Dan taktik ini juga merupakan salah satu cara yang digunakan oleh mereka untuk menyekat anda dari mendapatkan pandangan orang lain berkenaan tawaran kerja tersebut. Dan sentiasa berasa curiga dan laporkan setiap kes penipuan kepada Pusat Respons Scam Kebangsaan di 997. Baik, pastikan sahih. Berat seketika kita akan kembali lagi selepas ini.
jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka. Duduk! Ikuti mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 14 Februari hingga 30 Mac 2023 dan di Dewan Negara pada 21 Mac hingga 6 April 2023. Anda mahu berbayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif kerajaan perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40, penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan, berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua. Liga Malaysia 2023 kini kembali dibawakan untuk anda 75 perlawanan keseluruhan dengan 1 perlawanan sumbangsih, 52 perlawanan Liga Super, 8 perlawanan Piala FA dan 14 perlawanan Piala Malaysia. Dibawakan secara percuma untuk anda di saluran RTM. RTM, rakan penyiar MFL Liga Malaysia 2023. Kenapa perlu bayar jika anda boleh saksikan secara percuma? Liga Malaysia 2023 dibawakan untuk anda oleh RTM, rakan penyiar MFL Liga Malaysia 2023. Baik, kini kembali dalam Pastikan Sahih dan ketahuilah selain di TV1 dan juga saluran berita RTM, anda juga boleh ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian mudah berita RTM. Baik, kita teruskan dengan segmen semasa. Baik, Kementerian Dalam Negeri KDN menyasarkan untuk menyelesaikan isu kewarganegaraan sebelum Jun tahun ini. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata sebanyak 30,000 daripada 55,000 permohonan kewarganegaraan masih lagi dalam proses penilaian dan kelulusan pihaknya. 55,000 kita tinggal lagi dalam 30,000 yang kita belum proses. Persamaan saya dengan Datuk KSU adalah kita komited, kita tak mau lagi berlengah-lengah. Takkan ada lagi permohonan yang makan masa 15 tahun, 16 tahun. Tak ada lagi. Tambahnya lagi, pihaknya turut menubuhkan jawatan kuasa Kementerian Dalam Negeri KDN bersama Kerajaan Negeri Sarawak bagi mempercepatkan proses penilaian dan kelulusan permohonan kewarganegaraan. Beliau berkata demikian dalam ucapannya dalam majlis libat urus bersama media di Putrajaya. Dan seterusnya dalam perkembangan yang berlainan, pendigitalan perniagaan meliputi pengoperasian dan pentadbiran menjadi kunci utama dalam meningkatkan daya saing negara. Jelas Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar, pengaplikasian teknologi digital selaras aspirasi Malaysia menuju status negara berpendapatan tinggi seperti yang digariskan dalam rancangan Malaysia ke-12. Kita boleh optimize 6.7 bilion ini yang melibatkan 12 kementerian. Jadi saya fikir bajet itu nanti bolehlah digunakan untuk macam Kementerian Belia dan Sukan. Dia boleh fokus dengan perkembangan belia. Sekarang ni dia 25% daripada bajet Kementerian Belia dan Sukan ini ditumpukan untuk TVET. TVET. Jadi dia minta supaya dioptimiskan.
Dan berita baik untuk rakyat Malaysia bahawa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN berhasrat untuk memperkenalkan program Baju Raya Rahmah dalam usaha membantu golongan memerlukan sebagai persediaan menyambut perayaan Aidilfitri nanti. Menterinya Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata satu sesi libat urus telah diadakan dengan pemain industri tekstil atau pakaian dan pada minggu depan pihak berkenaan akan memberikan maklum balas beserta maklumat berkaitan kepada pihak kementerian. Ujarnya syarikat atau gedung pakaian yang terlibat dalam program itu nanti akan memfokuskan kepada kelengkapan asas melibatkan pakaian wanita, lelaki serta kanak-kanak. Sebab itu saya akan umumkan syarikat mana ataupun di gedung mana yang pada prinsipnya mungkin mereka akan fokus kepada baju raya yang asas, iaitulah sama ada baju kurung wanita, baju kurung kebangsaan lelaki dan mungkin juga bagi anak-anak yang mereka akan tawarkan dengan harga ramah. Itu saya akan umumkan di alam. Tapi libat urus itu memang telah berlaku. Memang positif dan mereka bersedia sebagaimana menu ramah. Kita juga tidak mengamalkan apa yang dikatakan pemaksaan. Kita tidak impose apa-apa peraturan atau syarat. Tapi mereka melakukan dengan secara sukarela. Beliau ditemui media selepas menyempurnakan majlis sumbangan kembali ke sekolah dan program KPDN Kedah di Kampung Kandis, Kok Diang. Dalam pada itu, Datuk Seri Salahuddin berkata restoran makanan segera McDonald akan turut sama menyertai program Menu Rahmah. Dan seterusnya, Malaysia komited bagi mewujudkan ekosistem kondusif melalui peralihan teknologi kepada pengeluaran teknologi. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nik Nazmi Nik Ahmad berkata fokus kementerian adalah luas dan proses peralihan kepada tenaga boleh diperbarui juga membawa faedah ekonomi seperti peluang pekerjaan dan peningkatan keselamatan tenaga. The potential for future cross-border electricity sales, as mentioned, as well as activities such as carbon trading, will also promote economic and social development for Malaysia. All of this will help position Malaysia as a renewable energy hub for the region and attract foreign investments into the country. Oleh itu, katanya, dalam usaha peralihan ke arah industri teknologi hijau ini, pihak kementerian memerlukan mereka yang benar-benar berbakat dan menjadikan tarikan atau pilihan pekerja terutama melibatkan golongan belia. I understand that Huawei is already working with partners, including the Selangor Human Resource Development Centre, SHRDC, and the Centre for Technical Excellence, Sarawak. This is important to bridge the talent gap in the area, and I hope more companies will step forward to do the same. Beliau berkata demikian dalam ucapannya dalam majlis sidang kemuncak kuasa digital Huawei Malaysia 2023 di Ibu Negara. Sidang kemuncak kuasa digital Huawei Malaysia 2023 yang berlangsung di Ibu Negara disertai pemain industri digital bagi membincangkan secara kolektif ke arah sifar karbon dan ekonomi mampan di Malaysia. Persidangan yang dianjurkan oleh pihak Huawei Technologies Malaysia Sdn Bhd, Huawei Malaysia, turut dihadiri dari delegasi luar termasuk Huawei Asia Pacific Vice President Zhang Zhenjun. Manakala di Melaka, kawasan rukun tetangga KRT disaran menubuh skim rondaan sukarela SRS dalam usaha menjaga keamanan dan keselamatan kawasan sekitar. Ketua Polis Melaka, Datuk Zainul Samah berkata inisiatif dengan kerjasama Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional itu diyakin mampu membantu dalam mengurangkan indeks jenayah di kawasan berkenaan. Jadi saya urge lah, saya menyerulah kepada masyarakat yang ada di Negeri Melaka di kawasan-kawasan yang lain untuk mengadakan skim rondaan seperti mana yang dibuat di Kelebang ini. Dan sebanyak 30 buah sekolah di Johor bakal mendapat manfaat menerusi program kelas Bestari Bangsa Johor melibatkan peruntukan RM750,000. Esko Pendidikan, Penerangan dan Komunikasi Johor, Nurlizah Noh berkata, usaha berkenaan sejajar pembangunan dan perkembangan sektor pendidikan di negeri itu ke arah menyokong pembelajaran abad ke-21. Katanya peruntukan yang diumum Menteri Besar Dato' Onn Hafiz Ghazi pada Belanjawan Johor tahun lepas
membuktikan sokongan padu ke arah memperkasa sektor pendidikan di negeri itu, dan ia turut dibantu Yayasan Raja Zahid Sofia Negeri Johor bagi menjadikan program itu lebih menarik minat pelajar ke sekolah. Nurlizah bercakap kepada pemberita RTM selepas pelancaran program kelas Bestari Bangsa Johor di Sekolah Kebangsaan Muzaffar Shah bahawa Johor mempunyai sasaran untuk menjadi negeri maju menjelang tahun 2027, menjadikan pendidikan berada di aras tertinggi bagi mencapai sasaran tersebut. Dan jelasnya lagi, program berkenaan turut diperluaskan ke seluruh negeri tersebut bagi mendapatkan manfaat kepada lebih ramai guru dan pelajar bangsa Johor. Menjadikan negeri Johor sebuah negeri yang maju menjelang 2027. Jadi untuk menjadikan negeri yang maju, pendidikan adalah nombor satu. Jadi segala apa pun yang berlaku di negeri Johor, kita nak semuanya terkehadapan, termasuklah daripada sekolahnya, daripada pembelajaran anak-anak kita di sekolah. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA menyasarkan peserta program New Breed Marketing Entrepreneur NBME College Komuniti Sungai Petani memperoleh pendapatan minima RM3,000 sebulan sebagai ejen pemasar menerusi platform Agrobazar online, dan kerjasama FAMA dan College Komuniti itu merupakan kali pertama melibatkan College Komuniti untuk menjadikan 150 pelajar institusi pengajian tinggi itu sebagai usahawan. Dan pengarah FAMA Kedah Izzah Hamzah belajar terlibat menjadi ejen pemasar berkonsep reseller atau dropship, dan ujar beliau setakat ini terdapat 15 orang usahawan yang akan bekerjasama dengan program itu sebagai penjual untuk menjayakan aktiviti. Dan selain itu, beliau turut menyifatkan program itu sebagai batu loncatan kepada pelajar untuk bergelar usahawan selepas tamat pengajian dan menjadi majikan bukan sekadar pekerja, dan sehingga Desember 2022. Dan seramai 305 usahawan baru NBME diwujudkan dengan ejen pemasar di kalangan pelajar IPT adalah seramai 5,213 orang dengan nilai jualan program NBME adalah sebanyak 5.8 juta ringgit. Baik, pastikan sahih berat. Seketika kita akan kembali lagi dengan segmen notifikasi. Bantuan pada golongan miskin dan berpendapatan rendah di wilayah persekutuan dapat diteruskan memberi tumpuan khusus oleh kerajaan Berita. Ini termasuklah meningkatkan peluang pekerjaan dan membantu bagi mengurangkan kos sara hidup yang membelenggu golongan miskin bandar dan yang kurang berkemampuan. Berita juga merasa gusar berhubung banjir kilat yang sering melanda wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan lalu. Fenomena banjir kilat ini harus segera ditangani. Ianya bukan sahaja memberi kesan yang buruk kepada rakyat Berita, malahan boleh menjejaskan kerancakan pertumbuhan ekonomi. Justru, pembangunan hendaklah sentiasa seiringan dengan inisiatif pemuliharaan alam sekitar dan pembangunan di kawasan tinggi serta berbukit, termasuklah di kawasan yang menjadi tadahan hujan, haruslah turut dikawal seluruh. Menyokong menu ramah tu kan, kita dapat tengok dalam menu tu ada air lengkap dengan protein semua. Amat bagus lah menu ramah ni. Saya tak pernah try lagi sebab ni pun first time ni jalan-jalan dekat ni terjumpa satu stiker kan, dia punya signboard menu ramah tu kan. Tapi saya pernah dengar lah pasal menu ramah ni. Saya akan try dalam hujung-hujung bulan lah kot. Hujung-hujung bulan kan mungkin dalam kita perlukan ni kita akan try lah. Tapi kalau kita tak perlukan mungkin kita akan bagi kepada orang yang perlukan lah. Biasa daripada sekarang kan ekonomi kita banyak masalah ekonomi lah. Jadi kalau dalam RM5 tu Acik rasa berbaloi lah. Boleh lah. Boleh membantu rakyat. Macam nasi ke apa tu boleh lah RM5 tu. Harga tu berbaloi. Dengan sayur sikit dan ikan. Berbaloi lah rasanya.
Baik saudara, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberi penawar kepada kesedihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui peristiwa Isra Mi'raj, dan sejauh mana peristiwa ini menjadi sumber kekuatan berdakwah Nabi Muhammad yang merupakan kapsul penyembuhan nurani umat Islam dalam menempuh cabaran yang begitu mencabar bagi setiap insan yang bergelar manusia. Dan ikuti kupasan Isra Mi'raj penyembuhan nurani dalam forum perdana Ehwal Islam pada hari Khamis malam ini jam 9 malam hanya di TV1. Baik, kongsikan pandangan anda dengan menyertai tinjauan soal selidik terhadap prestasi Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Digital Tuan Ahmad Fahmi bin Muhammad Fadil. Dalam tempoh 100 hari, beliau berkhidmat sebagai anggota Jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan, dan sertai tinjauan soal selidik ke atas Menteri Komunikasi dan Digital melalui pautan mytinjauanmadani.mampu.gov.my, dan tempoh selidik adalah dari 13 Februari hingga 8 Mac 2023. Dan KKD turut mengucapkan terima kasih atas kesudian anda meluangkan masa untuk mengisi tinjauan soal selidik ini. Baik, berikut merupakan harga runcit produk petroleum bagi tempoh 16 Februari 2023 hingga 22 Februari 2023 dan berdasarkan penetapan harga runcit produk petroleum secara mingguan menggunakan formula automatic pricing mechanism. Dan harga runcit produk petroleum bagi tempoh yang dinyatakan adalah seperti berikut, di mana harga runcit petrol RON 95 kekal pada paras RM2.05 seliter, dan harga runcit petrol RON 97 kekal pada paras RM3.35 seliter, dan harga runcit diesel pula juga kekal pada paras RM2.15 seliter. Baik, sertai program KDN Madani pada 18 Februari 2023 iaitu pada hari Sabtu jam 9 pagi hingga 6 petang bertempat di Kompleks Perpaduan Jajahan Machang, Kelantan, dan pelbagai aktiviti menarik disediakan untuk anda. Antaranya seperti berikut, iaitu pameran perkhidmatan jabatan dan agensi KDN, perkhidmatan mobil Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia dan agensi anti dadah kebangsaan Malaysia AADK, dan juga jualan produk Jabatan Penjara Malaysia dan AADK, juga diskaun saman trafik sebanyak 50%. Semua dijemput hadir ke sini. Baik, adakah anda optimis akan kebolehan anda yang terpendam dalam bidang nyanyian dan juga tarian? Dan kini tiba masanya untuk anda di luar sana menguji kelunakan suara dan juga gerak tari dalam pencarian bakat pentarama di bawah Jabatan Penerangan Malaysia. Muat naik video bakat anda di YouTube dan juga salinan pautan YouTube tersebut di pautan yang disediakan, atau anda boleh imbas kod QR dengan lengkap sebelum atau pada 28 Februari 2023. Dan antara kriterianya mudah saja, berusia 18 tahun hingga 30 tahun, berkebolehan komunikasi dalam bahasa Melayu dan juga Inggeris. Baik, akan datang hari terbuka Putrajaya Open Day dengan tema Putrajaya Peneraju Masyarakat Madani, dan pada 2 hingga 5 hari bulan Mac di Kompleks Perbadanan Putrajaya dan Dataran Putrajaya Persen 3 Putrajaya. Sila simpan tarikh ini di kalender anda semua, wahai warga Putrajaya dan juga warga Malaysia. Baik, sebelum kita akhiri, pastikan sahih untuk hari ini. Kita imbas kembali antara pencapaian yang dilakukan pada minggu halapas. Antaranya internet percuma 9 bulan di 30 PPR untuk 53,000 isi rumah, dan antara lainnya adalah kerajaan bersetuju untuk menanggung RM15 proses permohonan UPU untuk lebih 503